startnya apa? Startnya kejatuhan sedikit demi sedikit kan. Sebab apa? Sebab waktu tu dah kurangnya jihad tu kan. Dah rasa dirinya, dah aman, rasa semua orang baik, rasa dah tak payah buat apa-apa kan. Sebab semuanya dah ada kan. Kita kan dah pegang dunia, jadi buat apa lagi buat dakwah kan. Waktu tu kan. Lepas tu okay, tak ni. Just imagine the city of wealth kan. Maksudnya waktu kat Baghdad tu, dekat Baghdad tu bila dah capai Ustaziyah Alam tu, capainya Islam tu dah pegang keseluruhannya kan. Banyaklah nak katanya kaya lah waktu tu kan. Kaya dengan kejayaannya, kaya dengan hartanya, ilmunya kan. Dah sampai dah waktunya dah orang dah sangat ditelan dengan keindahan dunia tu kan. Jadi mulalah manusia ni kan, yelah manusia kan, bila dah diberi harta, bila diberikan kejayaan kan, semuanya akan lupa kan, sedikit demi sedikit kan. Jadi maka bermulalah waktu Abbasiyah ni, mulalah Islam tu goyah kan. Start dengan perang salib kan. Siapa tahu perang salib tu apa? Tengok ada tak orang yang cek. Siapa tahu perang salib tu apa? Siapa yang belajar, siapa pernah belajar sejarah? Semua orang pernah belajar sejarah kan. Semua pernah belajar sejarah kan. Bermula dengan perang salib ni kan. Orang puak-puak Yahudi ni lah kan, cuba untuk tu kan. Dalam keadaan kita yang tadi yang rasa selesa sebenarnya, geng-geng dia orang ni buat kerja dia orang kan. Dia buat kerja, kita buat kerja juga kan. Jadi datanglah perang salib kan. Perang salib yang kan. Datanglah geng-geng yang cuba untuk menjatuhkan Islam ni. Dan sebab apa? Kembali kepada tadilah lemahnya iman umat Islam waktu tu kan. Dah lunturnya semangat jihad kan. Okay. Siapa kenal ni? Siapa kenal ni? Pakcik Solah. Okay, Salahuddin Al-Ayyubi kan. Orang yang saya cakap orang yang sangat hebat lah kan, yang alert kan, alert dengan keadaan waktu tu kan. Sebabnya geng-geng Yahudi ni dah serang mana, Al-Quds kan, dah serang Palestin. Dia orang nak rampas Palestin tu dari Islam kan. Jadinya Salahuddin Al-Ayyubi ni, dia telah mengambil langkah kan, dan sedaya upayanya ni, orang yang sangat hebat lah kan Salahuddin Al-Ayyubi ni kan. Boleh tengok kat sini kan. Jadi bangsa kursi kan, panglima kepada Al-Malik Nuruddin ni. Ni panggil pemerintah, waktu ni pemerintah dekat Mesir tu dialah yang memegangnya kan. Dia sangat hebat lah Salahuddin Al-Ayyubi ni kan. Sehingga kan akhirnya Al-Quds tu kan, kalau sekarang apa lah Al-Quds, Konstantinopel apa? Al-Aqsa. Okay. Dah dia berjaya menguasai semula kan. Berjaya menguasai Al-Quds semua kan. Dan Islam waktu tu naik kembali kan. Sebabnya ada orang yang alert, ada orang yang masih alert dengan ni Islam ni makin lama nampak makin dah makin pudar kan. Dan tapi ada orang yang kuat iman dia je. Orang yang kuat tarbiyah dia kan. Yang yang faham tujuan hidup dia apa, dan akhirnya dia mengorak langkah untuk menguasai balik kan. Palestin kan. Baitul Maqdis, betul lah Baitul Maqdis. Okay. Kalau tengok kat sini kan, peta perang salib kan, sangat banyak lah yang diorang ni kuasai kan. Konstantinopel, mana lagi? Vienna,
Genoa, Genoa. Kalau waktu ni kan, betul tak aku sebut, tahulah aku sebut je. Genoa dengan Vina ni, apa ni, kalau korang tengok kan, dia dekat dengan, apa, tengok dekat dengan arrow warna merah tu kan. Kat situ, waktu tu Islam kan, waktu tu ramai orang Islam, rupanya geng-geng Islam tu sebenarnya berpaling masuk Kristian kan. Dan akhirnya tempat-tempat tu tempat-tempat yang Islam kuasai dulu, akhirnya dia orang kuasai kan, kuasai kembali. Tapi dibalas balik dengan tak adalah Salahuddin Al-Ayyubi kan berjaya menguasai kembali kan. Okey, lepas tu bila Islam tu dah naik semula, naik semula, yelah macam kata tadi, manusia tu dia akan lupa kan, dia akan rasa apa? Rasa selesa kan. Dan akhirnya datanglah satu orang ni yang bernama Mongol kan. Siapa Mongol ni? Boleh tengok kat ni. Siapa Mongol ini? Siapa pernah dengar cerita pasal Mongol? Cuba share sikit. Ada tak? Ada tak? Siapa yang dengar ke, yang pernah dengar ke? Ya, aku tak nampak chat tu. Ada ke? Ada Ada tak? Ada tak? Ke tak pernah dengar? Kalau tengok kan gambar apa, kita tengok gambar yang akak letak ni, orang Mongolia. Yelah tu kan, geng-geng Mongolia. Kita tengok gambar yang akak letak tu kan, rupaan dia macam mana? Sangatlah apa, kusuk masainya kan. Kita tengok gambar tu lah, daripada gambar tu. Tentu ya. Betul tak? Tentu ya daripada Mongolia. Okey. Siapakah mereka? Geng-geng inilah mereka kan. Mereka ni menunggang unta dan kuda dengan tangkas tubuh mereka bagaikan besi, wajah membara, tatapan muka garang, leher pendek, telinga berbulu dan memakai anting-anting kulit kasar penuh kutu dan baunya amat busuk kan. Dia lah orang, itulah Mongol tu kan, yang apa ni, kalau kita tengok pada awalnya Islam tu naik kan, tiba-tiba datangnya si Mongol ni, Hulagu. Ya, betul. Hulagu Khan tu. Dia punya ketua dia lah Genghis Khan. Genghis Khan tu kan. Dia lah ketua kepada Mongol tu kan. Datangnya mereka ni kan, Mongol ni buat kucak-kacir, akhirnya Islam tu apa ni? Islam yang dulunya kaya dengan ilmu, kaya dengan apa lagi? Macam-macam dengan penuh dengan kekayaan kan, especially ilmu lah kan. Sebab tu telah lahirnya Ibnu Sina, Khawarizmi, Farabi kan. Tiba-tiba datangnya orang yang sebegini rupa kan, yang ciri-ciri dia leher pendek, telinga berbulu semua ni kan, kulit kasar penuh kutu, mesti tak mandi kan. Kalau kena penuh kutu ni memang tak mandilah kan dia punya sebab dia kan. Orang-orang yang macam ni yang akhirnya boleh jatuh ke Islam kan. Ada satu kisah kan, tengok muka dia. Mereka seperti keturunan anjing sahaja. Wajah rajanya seperti binatang buas yang berkata bahawa Tuhan mencipta mereka dari api neraka kan. Dia cakap macam tu kan. Betapa nak katanya bengisnya, dia punya mukanya sangat takut kan kalau kita tengok kan. Kalau kita tengok muka dia pun macam ni kan, apatah lagi kalau berhadapan, tahulah orang waktu tu kan, waktu tu berhadapan dengan orang-orang macam ni kan, dia bunuh apa? Dia bunuh je wanita-wanita, bunuh orang orang yang lemah kan, wanita-wanita dirogol, apa lagi? Banyak lah kan, banyak semua kategori manusia tu lah yang dia bunuh kan. Sebab waktu tu yelah manusia tu, orang Islam waktu tu sangatlah lalai tu kan, sehingga kan Allah hantar makhluk yang berupa Mongol ni kan untuk menyedarkan balik orang Islam ni kan, yang bahawasanya Islam tu walaupun dia dah naik, dia tak boleh dibiarkan macam tu je kan. Jangan rasa diri tu dalam keadaan yang selesa kan. Okey. Lepas tu
Okay. Ni antara lepas je apa ni, kan Islam dah kuasai kan. Tiba-tiba datangnya Mongol ni. Mongol yang tak mandi ni kan, Mongol yang berkutu ni, Mongol yang busuk ni kan. Tiba-tiba datang dia kuasai seluruh tempat ni. Kan luas lah kalau tengok kan ke tempat-tempat yang Mongol yang Mongol kuasai ni, Empire Mongol ni kan, tengok kan. Karakoram lah, Sarai, Baghdad kan. Especially Baghdad lah kot kan. Yang sangat besar yang kat situ lah center of Islam waktu tu kan. Adanya waktu tu lah Ustazia Ta'alam tu kan. Tapi akhirnya diorang ni datang tak tahulah dari mana kan. Datang dari mana tiba-tiba serangnya Islam kan. Bunuh orang-orang Islam tanpa belas kasihan kan. Akhirnya diorang pun dapatlah kuasai kan tempat ni kan, sangat luas. Kalau sebut pasal empire ni luas kan. Bukan macam negeri, bukan macam negara saja, tapi empire ni luas tu lah kan. Okay, lepas tu kat sini kan, happiness kan. Apa yang orang Mongol ni, kebahagiaan dia apa kan. Dia cakap kat sini kebahagiaan terbesar Mongol ni adalah dia menakluk musuh, mengejar mereka sampai tertangkap, kemudian merampas harta milik mereka, menyaksikan kaum kerabat mereka meratak dan menjerit-jerit, menunggangi kuda-kuda mereka, memeluk isteri dan anak-anak gadis mereka serta memperkosa mereka kan. Ni Genghis Khan ni lah yang dia punya ketua segala, ketua Mongol lah kan. Dia cakap apa, kebahagiaan Mongol adalah dengan membunuh lah kan, memperkosa, menyaksikan kan orang-orang Islam ni terseksa kan. Betapa macam mana kalau taklah kalau kita berada di tempat ini, apakah perasaan kita kan. Ataupun kita tengok je Mongol ni buat dekat family kita ke kan, dekat adik-beradik kita kan, macam mana pula skedul tu kan. Sangatlah diorang ni tak berhati perlu kan. Lepas tu tengok dia punya tengok gambar yang kat letak tu, tahulah tu gambar bukan tu sebenarnya, tapi katanya situasinya begitu kan. Disusun orang-orang yang dah dibunuh kan, kepala-kepala dia orang penggal kepala-kepala, tahulah kepala orang muda ke, budak-budak ke, orang tua ke kan, disekalikan satu tempat kan. Disusun macam tu sekali kan. Kalau tengok yang dekat slide ni, 40 hari kan dia orang serang tempat tu, 800,000 penduduk kena bunuh, kena bakar lah kan. Masjid-masjid kan, rumah-rumah ibadah dihancurkan, baby-baby kena bunuh kan, perempuan yang mengandung tu ditusuk perut dia. Tahulah kan waktu tu kan, sangat sedih kan sebenarnya kan. Okay, lepas tu kan tadi kan waktu dekat Abbasiyah tu kita kan ada kita kan ada Baitul Hikmah tu kan, library terbesar sekali lah waktu tu kan, dekat Baghdad tu lah. Dikumpulkan segala ilmu-ilmu kan, yang para ilmuwan waktu tu kumpulkan yang terlalu banyak ilmu kan. Kalau library dekat Uniza tu kan, kat UMT tu barulah secalik je kan, nak dibandingkan dengan Baitul Hikmah yang dekat Baghdad tu kan. Dan akhirnya bila diorang datang kan, diorang Mongol ni, sebab dia kan tak berilmu kan, dia tak tahu apa-apa, jadi dengan buku-buku tu, diorang buat apa? Diorang buat, kita tengok kan, sungai Tigris ni jadi hitam. Hitam sebab apa? Hitam sebab hitam sebab buku-buku yang ada dekat Baitul Hikmah tu, buku-buku yang ada kat situ, diorang jadikan jambatan kan. Kita tengok yang warna biru tu kan, Baghdad, sungai-sungai tu jadi warna hitam sebab itulah hasil daripada buku-buku yang kita kumpulkan kan. Jadi dakwat tu dah luntur kan, luntur jadilah hitam kan. Kalau kita tengok kalau nak umpamakan kita punya jarak je kan, dari tengok Singapura, Melaka, Kuala Lumpur, Penang, Krabi, Bangkok, Thailand je. Okay, macam agak jauh lah. Lebih kurang 2,800 kilometer kan. Buku tu jadi jambatan kan, dijadikan jambatan, maksudnya
kuda-kuda lah kot boleh. Nak kata kalau kita lalu atas tu pun tak tenggelam buku tu. Tak tenggelam buku, tak tenggelam kita sebab terlalu banyak buku-buku waktu tu Lepas tu kalau dia punya saintifik dia, saintifik 134,000 persegi Baghdad tu. Buku-buku tu dijadikan jambatan Tinggi dia lebih kurang 10 tingkat air sungai. 10 tingkat air sungai, tinggi lah kan. Air sungai kau tengok sangat tinggi lah dia punya macam mana sangat luas, sangat tinggi dia punya nak katanya ditenggelamkan buku-buku tu kalau kita lah kan, kalau kita contoh kita buat assignment, tiba-tiba tengah sikit lagi dah siap tiba hilang laptop tu terpadam ke hasil assignment kita buat tu cari tak jumpa lah bila ni apa perasaan waktu tu tu baru assignment tau baru kerja-kerja apa yang doktor bagi kat kita tugasan-tugasan kita hilang kita dah macam menggelabah itik menggelabah ayam ke menggelabah apa sebab yelah kita student bila kita dah sedaya upaya kita buat benda tu kita siapkan assignment yang lecturer kita bagi dan akhirnya hilang macam tu je tiba-tiba laptop hang lah waktu tu lah rosak benda apa perasaan kita waktu tu memang sedih lah kan, tapi nak katanya waktu ni lebih sedih daripada itu sebenarnya ialah sebab susah payah Islam tu naik kan, susah payah para ilmu-ilmuan ni mengumpulkan akhirnya begitu sahaja dijadikan macam tu je kan macam rasa macam bodoh sangat rasa macam teruk sangat disebabkan kelalaian manusia tu sendiri kalau dia orang ni tak nampak orang lain siapa yang dia macam turun ke bawah gitu turun ke bawah ni nampak ni posisi orang lain nampak orang lain nampak siapa yang tak nampak tu siapa okey dah nampak okey nampak ni Sungai Tigris lagi ni jarak antara buku-buku tu banyak sangat jauh okey nampak okey lepas tu apa lagi yang kat ni bayangkan assignment hilang semua benda tapi dia orang ni tak ada pun mungkin kalau kita ada assignment yang save kat drive ke jumpa balik tapi waktu dia orang ni tak ada dah yang di save tak ada dah tak ada lah orang panggil apa pendua dia kan bila mana Mongol tu buat macam dekat umat Islam waktu tu kan dah tak ada backup dia, tak ada soft copy dia kan hilang begitu saja kan. Jadi dalam masa 600 tahun Islam tu naik bermula dengan Nabi Muhammad waktu dekat Mekah sehinggalah ke Abbasiyah tu kan dalam 600 tahun begitu sahaja dengan skrip mata dalam masa 40 hari apa ni dia orang si Mongol ni kan menjatuhkan Islam apa kau rasa bila dah 600 tahun bila kita contoh apa nak bagi contoh dekat sini kita dah belajar 3 tahun tiba-tiba tak dapat pun ijazah macam tu sedih lah kan dan macam tu lah lagi sedih kan bila Islam tu jatuh begitu saja di tangan orang yang tak berilmu tu orang yang busuk tadi okey tengok kekuasaan dia jadi kenapa Baghdad tu jatuh di tangan orang yang di tangan orang yang itulah macam kata tadi kan orang yang tak berilmu tu, orang yang tak tamadun betul tak bertamadun kan tak ada agama tu kan akhirnya diorang boleh menjatuhkan Islam tu begitu sahaja kan sebab apa fikir-fikirkan nanti di penghujung slide ni boleh share kan siapa yang fikir siapa yang dapat tahu sebab apa Baghdad tu jatuh kan sebab apa boleh jatuh dekat tangan orang macam tu kan okey surprise satu-satu naik tak nombor apa ni
Tahu tak? Siapa tahu? Angkat tangan. Siapa dapat tahu angkat hantar. Hantar apa? Hantar doa. Hantar doa dekat rumah. Siapa tahu ni kod apa? Nak doa boleh. Nak doa. Silakan. Kod apa tu ya? 2305156. Nombor telefon akak. Siapa yang tahu kod ni, dia lah orang yang tujuan hidup. Ada lagi? Apa yang kat tujuan hidup tu? Apa? Syarira buat asal ni sangat bagus sebenarnya. Tujuan hidup. Okay, siapa lagi nak test? Siapa nak try lagi? Akak bagi hadiah ada. 2305156. Ingat sampai mati. Okay. We forget the key of the secret Apa yang secret sangat dengan kod ni kan? Memang bukan nama penakak Okay. Okay. Kalau semua orang tahu kunci ni, kod ni adalah kod apa? Adalah kod yang pernah di-share oleh Kak Syah dahulu. Waktu siri yang ke-2 kan. Yang waktu tu Kak Syah share tentang tujuan hidup kan. Apa ni? Surah Az-Zariyat. Surah yang 51 ayat ke-56. Tu kod dia 51, 56. 51 tu surah Az-Zariyat, 56 tu ayat surah tu kan. Okay, dan 230 ni adalah apa? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 kan. Jadi kedua-dua ni nak katanya sangat penting kan, sangat penting diulangkan sangat penting untuk kehidupan kita kan. Dekat kod 2 ni lah yang sepatutnya menyedarkan diri kita yang kita ni hidup bertujuan kan sebenarnya kan. Okay, ada siapa-siapa yang tak clear lagi part ni? Nanti akak clearkan lagi. Surah Al-Baqarah 2, surah yang kedua ayat 30. Okay, surah yang 51, surah 51 ayat 56, surah Zariyat. Okay, nanti akak ceritakan lagi tentang kod ni kan. Okay, kita tengok nextnya. Okay, tadi kan kenapa Islam tu boleh jatuh sebegitu rupa kan, seteruk itu kan. Sebab apa? Sebab ni lah kan, waktu Abbasiyah tadi ilmu sangat berkembang luas kan. Maka timbullah perkara furuk. Siapa tahu perkara furuk tu apa? Perkara furuk tu maksudnya benda-benda yang tak perlu diceritakan, tak perlu diusulkan pun kan. Kadang benda tu tak penting pun tapi benda tu diisukan, rasa benda tu penting kan. Sedangkan dakwah tak berjalan pun, sedangkan Islam tak maksudnya berfokus tentang tu je lah kan. Sepatutnya perlu fokus tentang dakwah tu kan. Tapi sebab ambil hal benda-benda yang kecil kan, benda-benda furuk ni, akhirnya dia rasa terleka dengan benda macam tu kan. Sebab rasa itulah banyak sangat ilmu yang ingin diperdebatkan kan. Diperdebatkan. Contohnya macam mana? Contohnya kalau darah nyamuk kena baju. Batal ke tak kan? Lepas tu nak solat kan. Jadi macam benda-benda macam tu lah yang benda-benda kecil lah kot yang orang yang perdebatkan. Sedangkan khalifah tu tak tertegak kan. Diisukan benda-benda yang sepele kan. Sepele tu maksudnya benda-benda yang kita rasa benda tu tak penting kan. Macam-macam pelbagai fahaman kan. Ada orang fahami, ada orang ikut kepala dia kan. Ikut akulah, aku nak membawa Islam macam ni kan. Jadi sedangkan Allah dah ceritakan macam mana kan semua benda kan. Ikut Al-Quran, Sunnah, tapi still lagi ada fahaman-fahaman lain kan. Jadi waktu tu lah dilawakan, dilalaikan dengan macam benda-benda macam tu kan. Okay, lepas tu leka dengan kesenangan kan. Kalau waktu zaman Abbasiyah tu wujudnya
muzik kan. Waktu tu lah ada bapa muzik kan yang mencipta muzik tu kan. Terleka kan, akhirnya orang terleka, lepas tu hias makanan. Kalau sekarang banyak lah kan rancangan-rancangan TV kan. Masterchef, apa lagi? Banyak lah kan benda-benda yang berkaitan makanan kan. Semua orang sibuk untuk melihat makanan siapa yang paling cantik di UK. Maksudnya masa tu disibukkan dengan benda macam tu, dia buang begitu saja kan. Sedang waktu tu orang-orang kafir ni, orang-orang Yahudi ni, puak-puak dia ni sedang menjatuhkan Islam kan. Tapi kita tak sedar kan. Kita duk sibuk hias makanan kan, duk ukir apa. Duk ukir tembikai, duk ukir nenas lah macam-macam kan. Kalau sekarang kita tengok kan. Dan akhirnya itulah tenggelam kan. Tenggelam dengan tenggelam dengan kebahagiaan. Maksudnya kehidupan dunia itulah kan. Sampai ke pemimpin-pemimpin pun duk berhibur kan. Dah maksudnya dah hilang lah sifat-sifat apa untuk jihad semua benda tu kan. Dah pudar waktu tu kan. Fikir untuk diri sendiri je, fikir untuk nak berjimbang kan. Berjimbang tu apa? Hura-hura kan, nak berseronok kan waktu tu kan. Jadi bila berseronok, jadi maka datanglah orang-orang yang tak berilmu tu menjatuhkan Islam tu kan. Okey, kalau kita tengok kan, kat sini akan ada buat Abbasiyah berlawan dengan Mongol kan. Kita tengok kan, Abbasiyah ni negara yang orang yang bertamadun kan. Orang yang bertamadun ni orang yang berilmu, beragama, tersusahnya, katanya syumul tadi lah kan. Semuanya sebab Islam kan, Islam tu syumul kan. Tapi tengok Mongol ni tak bertamadun pun kan. Tak bertamadun, tiba-tiba boleh kuasai Islam waktu tu kan. Dekat boleh akhirnya Baghdad tu dijatuhkan oleh dia je kan. Menjadi rujukan semua. Waktu tu Islam menjadi rujukan rujukan dunia tu lah kan. Jadi ustaz. Ustaz ni function dia apa? Menjadi rujukan kan. Waktu tu lah Abbasiyah ni jadi tempat rujukan kan. Tapi orang Mongol ni macam mana? Kita tengok orang yang dibenci busuk tadi yang tak mandi, yang tak berilmu semua tu kan. Lepas tu lagi satu, tapi satu benda yang membezakan dia adalah waktu ni Abbasiyah kan, dia hilang matlamat dia kan. Dah rasa seronok dengan hidup dia kan, dia rasa happy kan. Tapi si Mongol ni ada matlamat dia. Matlamat dia apa? Aku nak jatuhkan Islam kan. Aku nak dapatkan balik kan. Dengan dengan kebodohan dia orang tu dia orang dapat kan. Sebab dia orang ada apa? Ada matlamat kan. Sebab asalnya orang Islam ni mesti ada matlamat dia kan. Tapi sebabkan dia lalai akhirnya itulah jatuh ke tangan-tangan yang tak sepatutnya kan. Lepas tu world order kan. World order kan. World order tu apa? Maksudnya dia apa? Dunia tu dunia bergantung pada dia. Kat satu dunia tu kata seluruh dunia tu dia punya kan. Bukan dia punya, Islam punya kan. Tapi dia orang ni macam mana Mongol ni? Dia hidup nomad kan. Tak ada tempat nak duduk. Hidup nomad ni macam mana? Hidup yang berpindah randah kan. Yang tak ada tujuan dia nak pindah rumah kat sini ke, tak kan. Dia rasa nak duduk sini, pergi sini. Nak pindah ke sana, pergi ke sana kan. Itulah kehidupan dia kan, berpindah randah kan. Lepas tu Abbasiyah ni macam mana? Orang yang berilmu kan. Orang yang berilmu, lahirnya para ilmuwan kan, yang sangat hebat kan. Tapi orang Mongol ni macam mana? Bodoh kan. Bodoh, tak tahu mana usulnya kan. Tapi akhirnya dapatlah dia Islam waktu tu kan. Menjatuhkan Islam kan. Dan kita tengok hadisnya kat sini kan, dari Sauban, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, hampir sahaja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dan piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahain. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahain?
Rasulullah berkata cinta dunia dan takut mati kan. Dia katanya benda ni hadis ni kan apa ni dia beri perumpamaan kan seperti apa ni kalau kita tengok macam susu pula gula dengan semut. Semut tu mengerumuni kan gula tu kan. Tapi apa ni sangat banyak lah waktu tu kan, tapi tak berfunction kan. Islam tu tak, orang Islam ramai tapi tak function pun kan. Lemah waktu tu kan, hati lemah kan. Lepas tu Allah timpakan penyakit wahan ni. Wahan ni orang yang cinta dunia takut mati kan. Sebab apa boleh jadi macam ni? Sebab apa boleh timbulnya penyakit ini kan? Sebabnya tadilah sebab dah terlalu tenggelam kan dengan keseronokan dunia tu, tenggelam dengan harta-harta yang ada, tenggelam dengan apa ni tenggelam dengan apa lagi kan, ilmu-ilmu yang banyak kan, sehingga kan lupa yang kehidupan kita ni kan akan ada mati dia kan. Tapi bila mana makin lama penyakit ni kan, akhirnya timbullah penyakit wahan ni kan. Dah apa ni apa, terlalu cinta dunia sehingga kan takut nak mati kan. Sebab apa takut mati? Sebab lah tak bersedia tu lah kan. Okay. Dan akhirnya jatuhlah Baghdad kan ke tangan Mongol kan. Tapi at the end ni tentera Mongol, geng-geng Mongol ni diorang masih Islam, dia dapat Islam kan. Dapat Islam. Okay, lepas tu datanglah pula satu, siapa kenal ni? Muhammad Al-Fatih kan. Dia bukan kembar Salahuddin Al-Ayyubi tak, dia orang yang sangat hebat juga seperti Salahuddin Al-Ayyubi kan. Orang yang sangat bercita-cita tinggi. Dia pun antara orang yang faham Islam tu, yang faham apa tujuan hidup dia, yang faham apa dekat dunia ni dia kena buat kan. Dan akhirnya dia pun kat sini dipersiapkan dari kecil oleh ayahnya kan, Sultan Murad kan. Sultan Murad sultan yang sangat hebat juga kan. Waktu umur 9 tahun jadi sultan. Kita waktu umur 9 tahun jadi apa ya? Jadi atlet sekolah ke, jadi penyanyi ke kan, pelakon terhandal ke kan. Waktu ni Salahuddin pula, Muhammad Al-Fatih kan, Sultan Al-Fatih ni waktu 9 tahun dah jadi orang yang sangat hebat kan. Macam mana boleh jadi hebat sebegini kan? Sebab kita tengok ayah dia macam mana, ayah dia didik dia kan, ayah dia tanamkan sifat jihad yang tinggi lah, memperjuangkan agama kan, tak takut mati kan. Semudah ini dia boleh jadi sultan kan. Sebab banyaklah persiapan dia. Kalau kita sekarang hadap sikit masalah lembik kan. Tapi itulah kita sekarang terleka dengan TikToknya kan. Muhammad Al-Fatih ni tak sempat pun nak TikTok. Dia dia hafal Quran, dia belajar macam mana dalam ketenteraan kan, semua benda dia belajar kan. Tapi kita 9 tahun tak tahu apa-apa lagi kan. Hanya sibuk untuk berseronok kan. Okay, fasih bertutur 7 bahasa. Kalau kita berbahasa je kita. Melayu, bahasa Inggeris pun dah OS dah kan. Bahasa Arab lagi lah jauh ke laut kan. Anak anti je tahu kan. Anak anti tu je lah kan. Sedangkan dia tahu 7 bahasa kan. Itulah antara orang yang hebat kan. Dia tahu macam mana dia 4 bahasa dia kan sangat hebat. Yelah nak kuasai negara kan, banyak negara kan, banyak berjumpa dengan orang, mestilah kena pandai 4 bahasa je kan. Tapi kalau tak terus tu lemah lah kan, 4 bahasa tu lah kan. Jadinya kalau kita muhasabah balik kan, waktu muda kita ni kita buat apa kan. Mungkinlah kita tak boleh jadi sehebat dia kan, tapi cubalah untuk cubalah untuk ada cita-cita tu, ada matlamat yang jelas tu untuk hidup kan. Bukanlah untuk berseronok sahaja. Okay. Waktu Sultan Al-Fatih dia waktu inilah waktu Uthmaniyah kan, waktu zaman Uthmaniyah kan, tahun 1566 sampailah 1924 kan. Waktu ni
Islam tu, okey, akak tunjuk balik graf dia kan. Graf yang mana warna oren tu kan, dia naik sikit kan, lepas tu turun semua kan. Waktu Sultan Al-Fatih tu cuba untuk ni, dia naik balik sedikit kan. Tapi waktu tu ada satu seorang sultan ni, nama dia Sultan Hamid. Hamid. Ni. Sultan Hamid lah kan. Hamid yang kedua kan. Sultan Hamid dua kan. Yang alert kan. Yang alert juga waktu Islam ni nak jatuh kan. Dia still lagi khalifah yang terakhir lah waktu ni sebelum digulingkan kan. Dia still lagi rasa nak menaikkan Islam tu kan. Rasa sangat terancam kan. Dan dia buat kerja tugas dia sebagai abid dan khalifah tu, kan. Tapi itulah nak katanya dia dah digulingkan kan. Dia dikeluarkan kan. Akhirnya khalifah tu jatuh kan. Khalifah tu start dengan yang tadi kan, dengan Rasulullah kan. Lepas tu Khulafa Ar-Rasyidin kan, khalifah-khalifah yang memegang dunia kan. Akhirnya dipegang oleh apa? Ni siapa kenal ni? Mustafa Kamal Atatürk kan. Orang yang dia ni nanti boleh di lain masa boleh search lah kan, apa kisah dia macam mana, dia siapa kan. Dia lah yang orang yang menjatuhkan sistem khalifah tu kan. Dia jadi presiden Turki waktu tu. Banyak benda lah yang kat Turki tu tak boleh buat kan. Tak boleh diazankan, azan tak boleh dikumandangkan dalam bahasa Arab. Perempuan tak boleh pakai tudung. Banyak lagi lah, Islam tu disekularkan, maksudnya dipisahkan. Nak belajar Islam, nak belajar ni maksudnya pisahkan kan. Pisahkan Islam tu lah kan. Ini macam Kamal Atatürk ni lah yang akhirnya menjatuhkan khalifah yang terakhir lah kan. Sangat sedih kan. Okay, akhirnya Sultan Hamid II yang last kali adalah Sultan Hamid II. Akhirnya Kamal Atatürk ni dia menggulingkan khalifah, dia tukar sistem khalifah tu ikut sistem dia lah kan, sistem sekular tu kan. Jadi 3 Mac 1924 akhirnya Islam tu jatuh kan. Jadi macam banyaklah kalau tengok graf yang Kak tunjuk dia kan, bermula dengan Rasulullah sehinggalah jatuhnya Islam ni lebih kurang 1400 tahun kan. Islam ni cuba untuk mempertahankan kan, untuk memegang, tapi akhirnya digulingkan oleh manusia itu kan, disebabkan lemahnya orang Islam tu sendiri kan. Lemahnya jihad, tak tahu tujuan hidup, dah rasa dunia lah tempat keseronokannya kan, macam tak ada negeri akhirat tu kan. Dah sangat lemah waktu tu kan. Akhirnya terkuburlah khalifah kan. Kalau kita tengok sekarang kalau khalifah ni sangat function penting kan. Sangat berfungsi dengan pentingnya dia bila mana khalifah ni faham Islam, negara dunia ni akan makmur kan. Maksudnya yang memegang dunia kan. Kalau yang faham Islam, dunia ni akan makmur kan. Tapi kalau orang yang tak faham Islam ni pegang dunia, dia akan jadi apa? Tak tahu lah kan, Allah alam. Kita tengok sekarang lah. Mungkin kita boleh tengok sekarang keadaan zaman kita sekarang bagaimana kan. Kucak-kacirnya, politiknya, apa lagi, pembunuhannya di sana sini, peperangannya di sana sini. Sangat banyak kan. Kalau kita tengok isu semasa kan. Palestinnya berperang kat sana, Syrianya, banyak benda lah kan kalau kita tengok kan. Adakah itu adalah negara Islam kan? Kalau begitulah keadaannya kan. Jadi bila khalifah tu tak ada, maka negara kita, dunia ni jadi kucak-kacir kan. Okay. Rasulullah dihina. Betul. Okey. Lepas tu ada lagi. Faktor dia sebab apa? Faktor dia adalah lupa tujuan hidup.
Apabila alat menjadi matlamat. Apa alat menjadi matlamat tu? Maksudnya dah macam mana contoh kan, kita cakap contoh kita nak apa nak jadikan ilmu aku, degree aku ni sebagai matlamat untuk capai Islam kan. Matlamat Islam tu adalah untuk menegakkan Islam tu adalah matlamat kita. Alat kita adalah kita menjadi orang yang berilmu tu kan. Tapi bila mana kita dah lupa dengan tujuan tu, kita dah lupa dengan matlamat tu, dia akan jadi sia-sia kan. Jadi alat tu tak guna pun sebenarnya kan. Belajar tinggi-tinggi, apa lagi? Apa ni? Belajar sampai degree ke, master ke kan, tak kisahlah kan. Tapi bila mana kita rasa dah macam mana alat yang kita guna tu untuk capai Islam, teruskan kan. Bukanlah menggunakan alat tu tapi mengambil kesempatan kan. Contoh, okay, aku nak dapatkan degree ni sebab aku nak kerja je kan, nak kerja yang bagus-bagus kan. Nak ada duit yang banyak kan. Akhirnya itulah matlamat kita pun ke laut kan. Jadi kena perbetulkan balik kita punya matlamat kita yang sebenar kan. Lepas tu hilang semangat jihad kan. Yang ni lah benda yang main kot kan, main utama kan. Main tu tak utama lah. Benda yang utama yang hilang dari semua orang waktu ketika dulu Islam ni naik kan. Lepas tu dah lalai semua tu. Benda ni lah yang hilang kan dari setiap manusia tu. Akhirnya Islam tu jatuh kembali kan. Jadi ketiga-tiga benda ni sangatlah perlu ditanam kembali kan. Supaya kita ni ada cita-cita untuk menaikkan Islam tu. Ni kena, kalau bawah tu tulis learn from the past kan. Belajarlah daripada masa silam kita kan. Belajarlah benda yang baik kita benda yang tak baik tu kita jadikan pengajaran kan. Yang baik tu kita ambil kan. Okey, lepas tu awal-awal tadi kan akak ada cerita kan. Waktu utama Abbasiyah tu geng-geng Eropah, geng-geng geng-geng Yahudi semua ni, diorang sedang berusaha je kan. Kita tengok yang garis merah yang kat tu kat situ kan, tahun 105 kan, kebangkitan Eropah tu. Waktu tu diorang sedang berusaha juga kan untuk menjatuhkan Islam tu kan. Dalam senyap diorang menyelusup masuk kan tanpa kita sedar kan. Okey. Jadi kalau perang salib ni sangat banyak. 10 kan. Dia bersiri-siri perang salib ni. Berlangsung selama 200 tahun. The Ages Eropah kan, terdedah dengan kemajuan umat Islam membawa balik buku-buku dan teknologi. Ni antara geng-geng kuat jugalah kan yang menjatuh yang cuba untuk menjatuhkan Islam tu kan. Okey, siapa kenal ini? King Louis kan, Raja Perancis kan. Dia ni kan, kalau baca kat situ, tiada jalan untuk mengalahkan dan menguasai orang Islam melalui jalan perang. Agama mereka mendorong mereka untuk melawan, berjihad, mengorbankan jiwa. Kita mesti lakukan jalan lain, iaitu mengubah pemikiran Islam melalui serangan pemikiran. Kita mesti buang Al-Quran daripada dada mereka. Okey, King Louis ni, dia raja kan, yang ditawan waktu perang salib lah kan. Waktu tu dipenjarakan dekat Mesir. Apa nama tu? Baitul Luqman kan. Baitul Luqman kan, tempat dia ditawan kan. Dan dia duduk dalam tu selama beberapa lama lah dia di penjara tu. Dan waktu tu dia tengok kan yang menjaga tu lah ada tentera-tentera Islam kan. Jadi dia tengok waktu tu sangat bagus kan. Tentera ni membaca dia hidup dalam penjara tu, dia tengok kuasa sekeliling kan. Orang Islam ni buat ni apa ni, baca Al-Quran, tahajud kan, solat tak pernah tinggal kan. Jadi dia pun tahu, dia pun dapatlah idea tu. Bukan idea, dapatlah petunjuk tu kan. Nampaklah rupanya orang Islam ni satu je kan, macam mana dia orang boleh jadi kuat adalah sebab Al-Quran tu. Sebab Al-Quran itulah yang menguatkan diri mereka kan. Yang mengingatkan kepada Allah tu semua benda kan. Tapi akhirnya
Dia tahulah, oh punya Al-Quran lah kunci dia. Jadi apa kata yang lepas dia dilepaskan kan, dia balik pula ke negara dia kan, dia hantar tentera dia, ada satu cerita kan, dia hantar tenteranya ke satu kampung kan. Dia jumpalah seorang budak kan. Jumpa seorang budak, tanya, kenapa kau menangis? Budak ni menangis kan. Kenapa kau menangis? Aku menangis sebab apa? Tak hafal Al-Quran kan. Tak capai target nak hafal Al-Quran contoh kan. Lepas tu selepas, jadi waktu tu dia rasa kuat lagi Islam ni kan. Sangat kuat dengan Al-Quran. Selepas beberapa tahun kan, datang semula ke kampung tu, tanya ada lagi budak menangis ni. Kenapa kau menangis kan? Aku menangis sebab putus cinta kan. Putus cinta kan. Waktu tu dah nampak waktu ni lah masanya untuk kita perang, kita jauhkan diorang ni dalam Al-Quran kan. Waktu tu lah terpisahnya, once Al-Quran tu terpisah daripada dada manusia kan, maka terlalailah manusia tu sendiri kan. Jadi sangat penting lah Al-Quran tu kan, belajar Al-Quran tu. Okey. Ni perang salib moden. Kita tengok sekarang perang salib moden ni, perang salib era moden ni macam mana semangat nasionalisme, tanah umat Islam dipecah-pecah kan. Kalau dulu kan Islam kuasai semua tempat. Dulu tak ada pun pembahagian ni negara ni, ni Malaysia, ni Indonesia, tak ada pun benda tu kan. Tapi datangnya dia kan, buat pemikiran baru, buat benda yang baru kan. Dah ini terpisah-pisah lah kita kan. Kalau dulu waktu Islam tu Ustazia tu alam kan, contoh kalau kita nak pergi ke mana-mana pun mungkin tak perlu ada pasport ke kan, sebab waktu tu Islam kan, Islam pegang kan. Tapi bila diorang memegang apa Islam kuasai dulu, akhirnya kucak-kacir kan. Semua boleh nak buat ni tak boleh, nak buat tu tak boleh kan. Itulah, diorang dah berjaya menyerang pemikiran kita dah rasa jauh pada Al-Quran, rasa menyanyi, muzik, benda itulah yang satu keutamaan kan. Especially itulah orang-orang muda macam kita kan. Ni siapa kenal dia? Moshi Dayan kan. Seorang penulis Yahudi pernah menggariskan 3 kelemahan utama umat Islam dalam satu artikelnya. Pertama, umat Islam tak pernah belajar dari sejarah lampau. Kedua, umat Islam tak merancang dengan teliti. Dan yang ketiga, umat Islam terdiri daripada orang-orang yang malas. Kita yang berada di mana ya? Pertama, kedua atau ketiga. Mungkin ketiga-tiga tu ada kan dekat diri kita kan. Takutlah benda tu kan. Kalau lah ada ketiga-tiga benda ni, cepat-cepatlah kembali kepada apa yang Allah nak tu lah kan. Part ni lah yang mudah diserang kan. Jadi kenalah kita belajar balik sejarah kan. Sunatullah tu apa ya? Apa yang berlaku dulu boleh je berlaku kan semula kan. Jadi kita naklah jadi orang yang malas tu, tak naklah jadi orang yang tak belajar daripada sejarah, tak naklah jadi orang yang tak ada matlamat hidup tu kan. Dan akhirnya kita takut jadi orang-orang yang disebut ni lah kan. Akhirnya tak ada pun perasaan jihad kita dalam Islam kan. Okay. Apa tu? Ada nota. Check. Kita sedang belajar sejarah. Tidak. Okay. Kalau kita dulu kan belajar sejarah semua benda kan, dia bukan belajar, sepatutnya kita bukan belajar sejarah tu semata kan, hafal zaman Umayyah, zaman Uthmaniyah berapa tahun, siapa memerintah kan. Benda tu yelah tu satu ilmunya, teorinya kan. Tapi kita nak tahu apa sejarah, kenapa Islam tu boleh naik, kenapa Islam tu boleh turun, kena belajar pada sejarah tu kan. Tengok apa yang Rasulullah buat dulu kan, berbalik semula pada sejarah kan. Sebabnya formula-formula tu dah ada kan, macam mana Islam tu boleh naik dulu kan, ada formula dia kan. Dan kita sangat beruntung sekarang kan, kita boleh tengok orang-orang yang terdahulu tu lah. Dalam Al-Quran pun Allah pun cerita kan, orang-orang yang terdahulu ni macam mana kan. Jadi tu antara salah satu guideline kita lah kan. Benda yang kita boleh pegang kan, yang untuk guide hidup kita kan.
guide hidup kita untuk jadi apa yang Allah nak tu kan. Okay. Bawah tu tulis usah risau. Orang-orang Islam tak akan tahu dia orang ni bukan baca. Orang bukan baca pun kan. Part ni kan. Kita akan kita tak jadi orang yang tahu tentang ni. Eh. Tak tahu pun, kita tahu tentang ni kan. Tapi syukurlah malam ni kan. Kita tahu Mosi Daya ni cakap apa kan. Nak jatuh orang Islam ni senang je. Biarkan dia lupa dengan sejarah diorang dulu. Kan. Biar diorang ni lupa tentang matlamat hidup diorang. Tak tahu pun tujuan hidup sebagai abid dan khalifah. Lepas tu yang ketiga, dia orang ni malas kan, malas baca ya. Baca komik je lah, baca anime je lah, tengok Korea je lah kan. Benda-benda tu yang diorang cuba nak menjauhkan orang Islam tu kan. Akhirnya lah, tak nak jadi orang yang sia-sia tu lah kan. Okay, jadi persoalannya berbalik semula pada kunci tadi kan. Sangat penting lah untuk kita betul-betul memahami kan tujuan hidup kita yang ni lah dua benda ni kan. Sebagai abid kan, sebagai hamba, macam mana hamba yang Allah nak tu kan, yang ikut segala perintah Allah kan. Macam mana jadi khalifah tu kan, jadi orang yang sentiasa mengingatkan orang lain tu kan, memberi something kan, memberi something kepada Islam tu. Bukanlah saya saja, macam mana, bukan kita nak hidup kita je kan, kita nak menghidupkan orang lain juga kan. Okay, itulah kunci kena pegang kan sampai mati kan. Kunci ni kan kena pegang sampai mati kan. Sebab ni lah akhirat nanti orang tanya, kau buat tak kerja abid dan khalifah je? Abid dan khalifah. Kau jadi tak hamba? Kau jadi tak orang yang memberi manfaat kepada orang lain kan? Allah akan tanya ke akhirat nanti kan. Okay, jadi sekian kan dari akak untuk Dark Ages ni kan. Semoga kan kita macam mana dengan apa yang akak share hari ni kan dapat membuka mata akak sekali lagi dan semua orang kan untuk apa ni, take part untuk muhasabah balik apa yang dulu dah pernah berlaku kan, takkan kita nak ulang kembali kan gitu kan. Jadi teruskan apa jadi orang yang rajin dalam nak menuntut ilmu tu kan. Rajin untuk baca Quran tu, menguatkan tarbiyah hidup kita, supaya kita jadi orang yang tak mati apa, jiwa kita tak mati kan. Kita naklah jadi orang yang mudah ditipu, kita naklah jadi orang yang tak menyokong Islam, tak apa, yang tak menjadi orang-orang yang menyumbang tangan untuk Islam tu naik kan. Jadi itulah untuk malam ni session malam ni kan, untuk semua orang buka mata kembali kan, tengok balik apa yang dah berlaku sebelum ni kan, supaya kita dapat ambil pengajaran. Okay, insyaAllah itu dia dari akak. Ada siapa-siapa nak bertanya yang rasa macam ya akak tak betul lah sejarah akak cerita ni. Mana dia? Dan akhir sekali, jangan lupa isi feedback kan. Nanti bolehlah akak-akak akan share link dia untuk korang isi feedback daripada session malam ni kan. Mana? Semua orang okey ke? Semua orang okey ke? Rasa apa? Mana dia ni? Apa perasaan semua orang kan bila dapat tahu yang tudung jadi macam ni dah. Kenapa tu? Sebab the edges tu lah. Sebab Islam tu jatuh saja macam ni lah. Dah jadi tak terurus kan. Apa perasaan semua orang bila dapat tahu tentang ini kan, tentang malam ni? Akan nak dengar lah seorang share perasaan dia. Ya akak geram betul lah Islam dijatuhkan macam tu dia. Siapa nak meluahkan malam ni? Curhat. Curahan hati. Ada? Anyone? Ada? Apa ni? Puteri Muna, masihkah anda ada di situ? Dayana Batrisha, Izzah, Aisyah Adawiyah, Izzah Nazifah, Faradila, ada nak bagi nak share sesuatu ke pada kita orang malam ni? Tak ada. Okay, nanti kalau tak ada
kalau tak tahu maksudnya tak faham ke lepas ni boleh je rujuk kakak ni. Boleh je tanya soalan dalam grup yang kita tubuhkan tu kan. Okay. InsyaAllah tu je dari akak. Okay, kita serah balik dekat Kak Atia. Tengok Kak Atia ni jadi apa selepas kejatuhan Islam. Okay. Biasanya budak-budak kita semua sedih lah. Okay, aku rasa semua orang sepatutnya sedih lah kan. Tapi kan perasan tak, dark ages tu lebih kurang je kan apa yang berlaku sekarang pun. Kan? Kalau tengok Islam tu pun dipijak-pijak pun sekarang dekat Palestin, dekat Syria, dekat Uyghur, China kan. Seolah-olah Islam tu tak pernah naik pun dulu kan. Macam kalau kita go through baliklah dengan apa yang Kak Afifah share, kan dulu Islam tu pernah naik macam dibangga-banggakan kan, sampai kan jubah graduation tu pun diinspirasikan daripada baju-baju jubah orang Islam kan. Sebab masa tu memang Islam tu sangat-sangat dipandang tinggi kan, macam semua orang respect. Macam contohlah Islam tu adalah US sekarang, Russia sekarang. Tapi sekarang ni Islam tu macam apa orang tak pandang pun, malah ada orang malu untuk mengaku dia ni Islam. Sebab apa? Sebab memang teruk sangat. Dan ia berlaku sebab apa? Sebab apa yang Kak Fazia cakap tadi? Bila mana semua orang melupakan Allah kan? Semua orang sibuk dengan dunia. Macam kita kan? Kita sekarang sibuk dengan study masing-masing. Kan dulu akak sebelum akak dapat tentang kita the series ni, akak adalah orang yang macam orang lain, sibuk dengan study, sibuk dengan dia sendiri, sibuk nak pakai baju apa esok. Akak adalah orang yang fikir nak makan apa esok, fikir dia sendiri je lah, buat apa nak fikir orang lain. Itulah kita semua kan. So bila mana kita sedar yang sebenarnya Islam tu sedang dipijak-pijak, sedang dihina kan. So apa kena buat Sepatutnya semua orang malam tak ada tidur, nak buat apa ni? Nak naikkan Islam tu balik kenapa Islam tu tak seperti masa zaman Abbasiyah? Sedangkan benda tu possible je. Bukannya tak possible tau. Sebab kita pernah naik dulu. So maksudnya Islam tu akan naik balik. Kan? So tapi the question is macam mana kita nak buat dan apa yang kita perlu buat. Sebab semua orang berperanan. Dia bukannya tugas Muhyiddin Yassin sahaja ataupun tugas siapa ni? Turki tu? Erdogan sahaja, tak, bukan tugas dia orang, tapi semua orang berperanan. Sebab itulah Allah kata, Allah ciptakan kita sebagai abid dan cuba sama-sama, abid dan tak tahulah Kak cakap dengan seorang ke, Kak cakap dengan 39 orang kat depan ni. Khalifah. Habib dan Khalifah. Masya Allah. Okay, so malam ni harapnya semua orang tak tidur lena supaya semua orang fikir apa kena buat ni, kan, apa yang aku boleh buat untuk menyumbang kepada kenaikan Islam kembali Dan kita ada sambungan lagi dan insyaAllah persoalan-persoalan tu akan dijawab untuk kita punya finale Kalau dulu excited kan episod terakhir cerita yang kita suka kan so harap-harapnya semua orang excited lah menunggu-nunggu episod terakhir kita tentang kita the series ni. Macam tadilah apa-apa nak tanya boleh tanya dekat group ke, boleh PM je kat kakak, bila boleh je PM Kak Fazira sendiri ke. InsyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kifayah nasional. Okay, jumpa nanti insyaAllah. Assalamualaikum. Datang gambar tak? Datang gambar tak? Jom. Tangkap. Buka kamera Kena semua. Kena menggunakan apa? Stop sharing. Stop sharing. Okay. Okay, Okay, bolehlah orang buka kamera kan. Kita ambil gambar sama-sama insyaAllah.
Tapi dia ramai live. Tak apa. Yang tak live lagi tu silakan. Apa tu? Tak dah, ya ni. Izzah Nazifa, Izzah. Okay, tak pernah lagi jumpa Izzah ni. Nur Faradila, Hana, Putri Muna, Ami Bazilah. Okay. Ada tak? Kita sendiri agak ada lah. Allah. Ada lagi. Okay. Izzati. Tangan Ami tuduh. Hai Zati. Rahi Rosli. Rahi. Rahi. Okay, ada lagi tak? Macam dah semua tutup kamera je. Okay, tak apa. Putri Muna. Hai Putri. Aduh. Okay, boleh dah. Siapa nak tangkap tu? Siapa nak tangkap? Sila tangkap. Satu, dua, tiga. Tak apalah. Okay. Apa lagi? Last series.